Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita jumpa lagi pada hari ini walaupun kita bersiaran dalam pukul 12.17 tengah hari begitu. Sepatutnya kita bersiaran dalam pukul 10.30 ke 11. Ini kerana ada beberapa perkara yang perlu disettlekan pada hari ini, yang perkara yang belum jangka, yang tak terjangka. Begitulah kita sebagai seorang usahawan, kadang-kadang apa yang kita rancang ni kadang ada sedikit halangan yang perlu kita tangani dari semasa ke semasa untuk kita terus dapat memberikan satu impak yang bagus kepada para pelanggan kita lah. Okey, hari ini kita sambung balik apa yang kita dah cerita semalam. Kalau semalam kita bercerita tentang tugas sebagai seorang usahawan, kan ada berapa tugas sebagai seorang usahawan. Kalau kita tengok ni, kita campur-campur lebih kurang dalam 18 tugas begitu. Dan sebelum ini pun kita bercerita juga tentang sedikit keusahawanan. Dan hari ini kita campur, kita masuk lagi dalam topik kita tentang apakah jenis-jenis keusahawanan ni kan. Sepanjang juga bagaimana kita nak kenali diri kita, adakah kita ni ada potensi sebagai usahawan ke tidak, atau adakah kita perlu membina potensi itu kan. Sebab dalam bidang potensi ni kadang tak sebenarnya apa yang ada pada kita boleh bina, sebab kita ni manusia yang boleh memberikan apa saja ada ataupun membina apa saja potensi dalam hidup kita selagi mana kita mahu. Kesungguhan itu yang penting kan. Kita dah bicara tentang passion dan passionate sebelum ini. Okey, dalam bidang keusahawanan ni biasanya kalau kita dengar, kita bersama dengan orang-orang yang mahir dalam bidang keusahawanan ataupun sifu-sifu, coach keusahawanan, mereka akan bercerita tentang bidang keusahawanan ni. Kalau produk servis kita ada dua jenis. Satunya B2B, satunya B2C. Apa itu B2B? Business ke business. B2C, business ke customer. Kalau business ke business ni macam contohnya kita ni kilang. Kita ada produk, kita keluarkan produk MOU. So kita ada orang juga usahawan yang datang kepada kita dan membuat tempahan produk MOU yang mengikut aspek yang mereka mahu, dan kita buat dan kita bagi pada mereka. Tentulah harganya mungkin harga berkilang lah. Dan so dan begitu itu B2B, maknanya orang bisnes berurusan dengan orang bisnes juga. Kalau B2C, orang bisnes berurusan dengan customer ataupun end user. Contohnya kita ada produk servis, kita mencari pelanggan dan kita menjual pada harga pelanggan. Itu beza B2B dan B2C. Setiap bisnes B2B dan juga B2C, dia ada game dia ada padang dia ada playernya sendiri, dan dia ada strateginya sendiri. Cara bermain tu sendiri berbeza dengan B2C. Sebab itulah dalam dunia kawasan ni dia terlalu besar, kita banyak benda kita kena belajar, dan juga kita kena berjumpa dengan orang-orang yang tahu, yang ada pengalaman, yang telah membuat sale yang bagus, yang telah berjaya, untuk kita sentiasa bersama dengan mereka, mendengar pandangan dan kita ikut apa yang bagus untuk kita amalkan. Yang seterusnya adalah dalam bidang keusahawanan ini, kalau tengok industri ada industri perkhidmatan, Taska, Tadika, Transit, bersih rumah, itu industri perkhidmatan. Ada juga industri pembuatan kan, kita tahu pembuatan macam mana kan. Ada industri perkilangan, barang berkilang. Ada industri pengedaran, dia mengedarkan barang, jadi orang tengah. Ia edarkan pada kilang, pada customer juga pengedaran. Ada bidang peruncitan, dia ada kedai runcit, bidang-bidang peruncitan mall, dia macam Maidin. Itu peruncitan itu, ataupun kedai runcit kecil-kecil, ataupun macam supermarket Maidin, itu bidang peruncitan. Ada juga bidang pertanian. Bidang pertanian ni sekarang ni banyak jenis bidang pertanian kan. Kalau kita tengok ada farma pun sekarang tengah merangsangkan usaha-usaha pertanian kan, bukan saja pertanian tetapi juga bahagian pemakanan, dan juga bahagian makan yang berkaitan dengan pengedaran dan industri itu. Sebab apa? Kita tengok dalam usahawan Melayu Bumiputera banyak berada dalam industri ini, dan mereka perlu diperkasakan supaya mereka menjadikan industri ini industri yang bukan sekadar cukup makan, tapi industri yang memberikan impak yang bagus kepada mereka, kehidupan mereka, dan juga pada masyarakat yang mereka masuk kan. Dan industri ini juga kan, dia ada makanan biasa, makanan yang keperluan asas, ada makanan jenis mewah, ada makanan yang memang orang kata pada event-event tertentu, pada occasion ataupun pada peristiwa-peristiwa tertentu. Banyak maksudnya dalam bidang keusahawanan ni dia banyak benda yang kita boleh fokus, kita nak ambil yang mana berdasarkan pada sikap kita, ilmu yang kita mahu, dan juga kemahiran yang kita ada. Dan seterusnya ialah bidang peternakan, macam ternak lembu, kambing, ayam sebagainya kan. So dalam bidang peternakan ni pun merupakan bidang yang memang bagus untuk dijukai bagi mereka yang kata rajin ataupun mahu meroka bidang inilah. Ada seorang dia kena pilihlah bidang mana kan. Dan akhir sekali adalah bidang halal.
Bidang halal ni pun satu bidang yang memang industri yang halal, industri yang cukup bagus untuk terukai dan dia boleh membukti banyak perkara. Dan bagi industri ini dia banyak sertifikatnya, dia banyak regulationnya, undang-undang, peraturan yang perlu diikuti. Saya ulang balik, industri ada industri perkhidmatan, ada industri pembuatan, pengedaran, peruncitan, pertanian, peternakan dan industri halal. So itu dalam wujud industri supaya kita dapat melihat view yang besar, terutama orang yang nak masuk dalam perniagaan kan. Mana meniaga ni dia industrinya besar. Dah bergantung pada kita lah. Sebab tu setengah-setengah orang, setengah sifu atau setengah coach, setengah yang mengajar tentang pengurusan, mereka selalu menyatakan bahawa sebelum masuk mana industri, berguru dulu. Pergi dulu belajar, pergi dulu duduk dalam industri itu supaya mereka boleh menjadikan industri itu mereka faham dan mereka boleh masuk kan. Dan yang tak dinyatakan ni adalah industri masakan. Masakan juga adalah satu bidang perniagaan yang mungkin boleh diuruskan baiklah. Mungkin itu masuk dalam mungkin dalam pemakanan ataupun pertanian ke. Kalau mungkin itu nak katakan, tapi banyakkannya industri pemakanan lah berkaitan dengan makan minum. Okey, seterusnya adalah kenali diri dan potensi diri sebagai usahawan. Okey, dalam bidang keusahawan ni paling penting adalah usahawan itu kena kenal dirinya bagaimana kan, supaya bila dia masuk dalam menjual produk ataupun dia masuk dalam menyediakan perkhidmatan atau servis, dia kenal diri dia. Dia tahu kekuatan dia dan dia tahu industri mana yang dia boleh bawa dengan bagus. Tak semuanya industri kita boleh masuk semua. Ada juga kan tengok ada passion kita, pada keyakinan kita pada industri, pada kesanggupan kita untuk menghadapi segala dugaan dalam bidang perniagaan ataupun keusahawanan. Sebab itulah dia ada banyak ujian-ujian yang dilakukan sekarang ni kan. Kalau kita pergi ke universiti berkawan dengan orang-orang yang bidang academician, mereka menyediakan banyak ujian-ujian untuk memastikan bahawa seorang itu memang bersedia menjadi usahawan ke tidak kan. Kalau kita bersama dengan Fama, dia ada ujian dia. Kalau pergi ke Mara, dia ada set-set ujian dia. PUMB pun ada, SME Bank pun ada. Apa saja industri yang terlibat dalam mahu memajukan keusahawanan, dia dah ada set tools ataupun ujian soalan-soalan yang akan diberikan kepada mana-mana individu yang mahu terjun dalam bidang keusahawanan. Itu maknanya kalau nak banyak boleh pergi. Malah dalam internet pun banyak. Boleh masuk tengok, boleh latih diri lah. Ia bukan nyatakan bahawa kita ni layak tak layak, tapi tengok apakah potensi ataupun ciri-ciri yang perlu ada pada kita untuk menjadi seorang usahawan. Okey, soalan yang biasa orang tanya dalam usahawan ni lah. Yang pertamanya, adakah anda seorang usahawan? Adakah anda seorang usahawan? Kalau orang tu tengok mindset dia, pemikiran dia. Dia ni dah anggap dia sebagai usahawan ataupun baru nak masuk bidang keusahawanan. Adakah anda bersedia menjadi usahawan? Bersedia tak? Bila masuk bersedia menjadi usahawan ni, bersedia menghadapi semua ujian dan dugaan dalam bidang keusahawanan. Sekarang zaman pandemik, ini ujian yang memang tough kan. Bila sebut je PKP 3.0, nak dia buat secara lockdown ni, total lockdown ni, total penuh ni, banyak usahawan akan mengeluh, memikirkan banyak benda-benda yang mereka kena buat kan. Macam mana mereka dapatkan pendapatan, bagaimana mereka nak menjadikan diri mereka ni masih lagi relevan dengan industri, dengan bidang keusahawanan, bagaimana mereka nak masuk dalam bidang ini, bagaimana nak kekal, bagaimana nak mau buat pembayaran pada permis yang ada. Banyak permis sekarang ni kan, yang kena, kalau bagi orang yang beli permis nak kena bayar. Bagaimana dengan bahan mentah, bagaimana dengan pekerja, bagaimana dengan gaji pekerja, bagaimana dengan KSP, SIP pekerja, banyak kena dipikirkan kan. Dan juga dikatakan ya, ambil kertas, nyatakan 10 sebab utama kita mahu memulakan perniagaan. Maknanya dalam nak mulakan perniagaan ni, kita kena tanya diri kita lah, betul-betul tak kita nak berniaga ni, ataupun kita sekadar seronok tengok orang berniaga, ataupun kita ikut seminar-seminar, kursus-kursus yang menceritakan bagaimana mudahnya berniaga, ataupun kita tengok testimoni orang yang berjaya kan, dan kita seronok tengok mereka tiba-tiba beli kereta besar, tiba-tiba pakai Honda Civic, tiba-tiba pakai BMW, tiba-tiba pakai Merc, tiba-tiba pakai SUV kan, dan nampak mereka macam enjoy je, macam banyak masa je kan. Dan nampak mereka macam tiba-tiba ada satu permis, ada satu tingkat level shop lot, naik level kedua, naik banner, naik signboard. Jadi kadang-kadang kita rasa, wah, maknanya berniaga ni terus boleh kaya, betul ke begitu? Itu persoalan dia kan. Sebab tu dia kata, kalau siapa nak berniaga,
nyatakan 10 sebab utama dulu kenapa anda ingin memulakan perniagaan. Kena cari satu sebab yang betul-betul ya, kalau kita buat ni mana kita akan menjadi boleh bertahan lama lah, itu maksudnya. Dan juga apakah pandangan anda tentang wang dan keuangan. Yang ni tengok mindset kita. Kita tengok wang ni apa? Sebagai benda yang merosakkan, sebagai benda yang seronok, atau tengok wang. Dan bagaimana dengan unsur keuangan? Adakah kita faham konsep keuangan? Sebab apa? Ada orang dia berniaga dapat untung banyak pada peringkat permulaan, tapi oleh kerana ilmu keuangan tak ada, maka dia menjadi individu yang sakit dalam perniagaan. Kadang-kadang kita meniaga, sale kita banyak, tapi kenapa untung kita sikit. Juga ini ilmu-ilmu keuangan dalam bisnes yang perlu kita faham betul-betul, supaya kita menjadi individu usahawan yang kata apa, apabila kita berniaga, kita tahulah bagaimana nak bermain dengan duit ni. Sebab duit ni dia macam tu lah kan, duit masuk, duit keluar. Dan juga apa potensi sebenar anda? Niche kita, bagi seorang usahawan, kita kena tahu kita ni, niche kita ni apa? Apa kelebihan di kita? Apa kita punya resepi diri? Apa kita punya kehebatan di kita yang boleh kita suitkan dalam berbagai-bagai bidang keusahawan yang kita ada? Itu kena cek juga. Dan seterusnya adalah apa bidang yang anda betul-betul minati? Sebagai usahawan ni, supaya kita seekor singa lah kot, turun di padang tengok banyak binatang nak kejar semua, tak. Kena tahu potensi kita. Sebab tu dalam bidang keusahawan ni, saya pernah cerita dulu tentang spesies burung kan. Ada orang macam helang, ada orang macam burung hantu, ada orang macam burung merpati, ada orang macam burung peacock kan, burung apa peacock, burung merak kan, burung merak. Ada macam kita belajar dulu kan, kita pernah belajar tentang konsep binatang. Kita ambil iktibar daripada burung puyuh, kita ambil iktibar daripada burung kayangan, kita ambil iktibar banyak pada binatang, pada semut, semua kita ambil iktibar dan kita gunakan dalam bidang keusahawanan kita. Okey, cukuplah setakat tu dulu. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi tentang personality kita. Kita akan bagikan beberapa perkara yang mana pilihan kita nak kenal potensi kita kan, dan juga kita akan masuk nanti tentang bagaimana nak memulakan satu perniagaan berdasarkan kepada biasanya yang orang buat. Yang ni biasa orang buat. So kita tengok dulu yang mana sesuai tak sesuai tu kita. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Kita jumpa esok dan doakan mudah-mudahan kita dapat lagi berinteraksi esok. Dan dengan izin Allah SWT, apa yang kita mahu ialah dah ada di page Wan Alwi Data Wizard ini ataupun di page Andi Duit, kita mahu supaya usahawan kita sentiasa dapat menggapai impian diri dan menerobos citra diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum.